Berdoalah banyak-banyak supaya tak ada apa yang teruk jadi kat Datuk. Kalau tak, you tahulah apa nasib you. Pada video ini, admin akan kongsi alur cerita drama Dendam Seorang Mentua episod 11 yang akan tayang minggu hadapan. Malam itu, kesunyian banglo mewah 2 tingkat milik Datuk Muzaffar terganggu oleh bunyi detakan kunci digital yang terbuka. Sofia melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang longlai akibat beban emosi yang terlalu berat. Sebaik sahaja pintu kayu tebal itu tertutup rapat, pandangannya terus terpaku pada sebuah beg bagasi berwarna merah jambu di tengah ruang tamu utama, berhampiran tangga spiral yang tersergam indah. Sebelum sempat Sofia menghadam keadaan, satu bunyi hempasan kuat mengejutkannya apabila sebuah beg hitam dicampak kasar dari balkoni tingkat atas oleh Herlina. Matanya bertembung dengan susuk tubuh Herlina yang sedang memandangnya dengan renungan penuh kebencian dan dendam dari sebalik pagar besi balkoni. Herlina terus melontarkan tuduhan melulu dan sinis, menuduh Sofia mempunyai rancangan licik dengan mengahwini bapa mentuanya, Datuk Muzaffar. Sofia tergamam dan cuba mengawal nada suaranya ketika menuntut penjelasan, namun Herlina semakin membentak. Dengan wajah tegang dan mata yang tajam, Herlina melepaskan kemarahan yang sekian lama dipendam, malah tergama menuduh Sofia sebagai pembunuh anaknya dan kini cuba membunuh suaminya sendiri. Tuduhan berat itu bagaikan petir menyambar hati Sofia. Sebagai isteri sah kepada Datuk Muzaffar, dia berasa terhina dengan gelaran pembunuh itu. Akhirnya, Sofia hilang sabar, lalu membalas jeritan Herlina dengan menuduh wanita itu pula yang membunuh ayahnya. Keadaan menjadi semakin tegang sehingga Herlina yang merah padam akibat amarah bertindak menghalau Sofia keluar dari banglo tersebut, sekaligus memusnahkan sisa kedamaian rapuh antara mereka. Konflik yang membara itu berlanjutan hingga ke sebuah bilik hospital yang suram beberapa jam kemudian, tempat Datuk Muzaffar terlantar koma dan bergantung pada mesin sokongan hayat. Hasrat Sofia untuk melawat suaminya dihalang oleh seorang lelaki tegap berjaket gelap dan berambut pendek yang merupakan orang suruhan Herlina. Apabila Sofia menuntut penjelasan dengan nada dingin dan tegas, lelaki itu dengan selamba menyatakan bahawa itu adalah arahan daripada Puan Herlina. Sofia melepaskan tawa kecil yang sarat dengan kekecewaan sebelum cuba merempuh sekatan tersebut secara paksa. Namun begitu kekuatan fizikal lelaki itu mengatasi rontaan Sofia. Dengan kejam, Sofia dikepung dan diheret keluar dari koridor hospital walaupun dia menjerit meminta dilepaskan meninggalkan Datuk Muzaffar yang masih tidak sedarkan diri di dalam bilik yang terkunci rapat. Sementara itu, suasana beralih ke sebuah sudut kafe yang agak tersorok, tempat Herlina sedang mengadakan pertemuan rahsia bersama Yasmin, seorang wanita separuh umur yang bertudung bercorak bunga. Di hadapan mereka, sebuah tablet memaparkan data penting yang menjadi taruhan. Wajah Herlina yang sebelum ini dipenuhi kemarahan kini bertukar cemas dan penuh muslihat ketika merayu agar Yasmin menyerahkan rakaman yang berada dalam simpanannya sambil cuba menagih simpati atas segala tindakannya. Namun Yasmin tidak mudah diperdaya. Dengan pandangan yang syarat penyesalan dan amaran tersembunyi, Yasmin menghela nafas panjang lalu mengingatkan Herlina agar berdoa demi keselamatan Datuk Muzaffar. Sambil mendekatkan wajahnya, Yasmin memberikan amaran keras bahawa nasib buruk bakal menimpa Herlina sekiranya sesuatu yang buruk berlaku kepada jutawan itu. Kata-kata tersebut serta-merta membuatkan wajah Herlina pucat lesi kerana dia sedar, andai Datuk Muzaffar gagal diselamatkan atau konspirasi mereka terbongkar, seluruh empayar dan topeng kepura-puraannya akan hancur berkecai tanpa jalan untuk kembali.